bil khair. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Musyidi bin Mustafa kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah maghrib hari ini. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat jannah. Terima kasih kepada Gemenur Iman, tim perusahaan Gemenur Iman yang dipimpin oleh Puan Pengerusi Pengerusniati binti Mansur dan barisan AJK-nya. Jadi untuk memberkati majlis pada maghrib ini, marilah sama-sama kita membaca umur kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga majlis kita dapat berjalan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal masyurun. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma tamin bi khair arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa shrah lana sudurana wa yassir umurana. Allahumma rabbana anzilna muzana mubarakan wa anta akhul muzilin amma ba'd. Alhamdulillah muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam ni Allah Taala masih lagi pilih kita untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mungkin di mana saja kita berada, kemudahan untuk mencari ilmu tersebut masih lagi Allah Taala beri kepada kita, dan masih lagi Allah Subhanahu wa taala campakkan hidayah untuk merasakan bahawa majlis ilmu salah satu daripada keperluan kerohanian kita yang perlu kita jaga sebagai pengisian, dan memastikan supaya itulah yang akan menjadi perkara yang ataupun alat yang akan membetulkan ibadat dan juga akidah kita, insya-Allah. Tuan-tuan yang dimata Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah kita sambung pembincangan daripada kitab kita. Ada sikit lagi yang kita tidak habis cerita berkaitan dengan cinta kepada dunia yang menyebabkan seseorang itu tidak mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dianjurkan seseorang itu untuk bersifat membentuk dirinya dengan sifat zuhud, supaya dengan sifat zuhud tersebut dia boleh mencapai cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimasukkan dengan zuhud itu adalah dengan dia meninggalkan cintanya kepada hal-hal keduniaan ataupun perkara-perkara keduniaan supaya tidak masuk dalam hati dia, dan memastikan benda tersebut hanya duduk pada luaran sahaja, tidak memberi kesan langsung dalam hatinya. Dan kalau sekiranya sampai satu peringkat mungkin dia boleh tidak menjadikan hal-hal keduniaan itu berada pada pemilikan luaran tangan-tangannya, yang disilahkan dalam perbincangan sebelum ini, supaya apa? Supaya kalau sekiranya berada pada pandangan mata, berada dalam pemilikannya, yang menyebabkan lama-lama dia makin lama makin rasa sayang. Dan sebab itulah Allah Ta'ala ajar kepada kita, kalau boleh jangan banyakkan tengok kepada kenikmatan-kenikmatan dunia. Sebab tu kita tak kira orang lelaki orang perempuan, kita diajar untuk ghaddun basar. Ghaddun basar ni maksudnya kita tundukkan pandangan. Tunduk pandangan ni kita duk faham bahawa kita tunduk pandangan daripada perkara yang haram kan. Tak tengok orang yang mana buka aurat, tak tengok maksiat yang berlaku depan mata dan sebagainya kan. Tunduk pandangan, yang itu kita faham. Itu perkara yang dikatakan menunduk pandangan daripada perkara yang wajib kita buat. Maksudnya wajib kita tunduk pandangan daripada perkara haram. Maka bila mana sampai satu peringkat, kita dah biasa dah. Benda yang haram ini kita tunduk pandangan. Tunduk pandangan ni bukan tunduk kepala. Maksudnya tunduk kepala isyarat kepada tunduk pandangan. Tetapi pandangan kita itu kadang-kadang tak tunduk pun dengan cara kita tundukkan kepala kan. Tapi biasa kalau tunduk kepala, pandangan kita kata tunduklah secara tak langsung kan.
Tapi yang dimaksudkan di sini tundukkan pandangan kita. Kalau kita dah terbiasa dan boleh jaga, Allah Ta'ala lindung kita dengan cara sentiasa tunduk pandangan daripada perkara yang haram, maka kita akan naik pada satu peringkat, kita akan tunduk pandangan kita daripada perkara-perkara yang dikatakan nikmat ataupun kesedapan duniawi. Walaupun benda tersebut tak haram. Benda tersebut boleh. Kan? Tapi kita tak tengok sangat. Contoh, kan? Banyak sangat, kita tengok kepada perhiasan-perhiasan, perabot-perabot, alat-alat barang-barang kemas, kereta-kereta, motosikal, apa lagi orang perempuan, lansir-lansir, periuk-periuk. Kita tak miliki pun benda tersebut, tapi kita tengok. Kadang-kadang tengok window shopping dalam Shopee. Hari Minggu window shopping dekat apa? Dekat ni, kat kedai. Tak beli pun, sekadar tengok. Dan bila mana dia tengok, dia menyebabkan kita teringin. Kata bakar motivasi, bila mana kita nak pada suatu perkara, kita tengok benda tersebut berulang-ulang kali tengok dan kita tulis lagi, kita ambil gambar, kita letak untuk kita capai benda tersebut. Itu betul. Tetapi berbeza dengan pakar sufi. Yang tadi pakar motivasi. Pakar sufi mengatakan, tundukkan pandangan kamu daripada melihat benda-benda yang dikatakan benda perhiasan dunia. Yang kalau sekiranya kita tidak miliki benda tersebut, tidak ada masalah. Dan kalau kita miliki benda tersebut pun, Alhamdulillah, dia tidak sampai kepada peringkat masuk dalam cinta kepada hati. Maka kalau benda tersebut kita belum lagi miliki, kurangkan tengok. Memang seronok, kan? Tak apalah, kadang-kadang kita istilahkan tak apa, benda percuma, kan? Seumpama orang kata tak apa, berangan-angan. Angan-angan kan percuma, tak perlu bayar. Betul, tapi angan-angan itulah yang merosakkan kekhusyukan kita dan fokus kita dalam ibadat. Kan? Sama juga dengan kita kata tak apa, jarang-jarang tengok dalam Shopee je, tengok dalam mudah.com je, kadang-kadang sebulan sekali ke. Betul, istilah jarang-jarang takut lama-lama kita akan menyebabkan dia jadi selalu-selalu. Yang jarang-jarang tu mungkin tak apa, tapi kita kena faham konsep istilah jarang kita tu apa. Ada orang seminggu sekali tu dah jarang-jarang, ada orang 2 minggu sekali baru pun jarang bagi dia, ada orang sebulan sekali jarang, ada orang setahun sekali. Kan cantik kat situ. Maka di sinilah yang menyebabkan kita ini tergoda kepada kenikmatan dunia. Baik, jadi saya nak sambung sikit lagi. Kita tengok pada muka surat 15 bawah sekali tuan-tuan. Bagi yang ada kitab itu, matan yang bawah sekali itu nak berhabis berkaitan dengan sifat zuhud. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin. Kata pengarang kita, thumma la yakhfa anna zahidina ma zahadu haqiqatan illa fima lam yuqassam lahum wa amma ma qussima lahum fala yasihhu li ahadin az-zuhdu fihi bi an yatrukahu wa innama az-zuhdu fihi yakunu bi tarkil maili ilayhi 'adatan bihaitsu la yabkhalu bihi 'ala mustahiqihi wala yashtaghilu bihi an rabbih fafham dzalika ya akhi. Ini yang kita sebut tadi, kan? Kemudian itu tidak tersembunyi bahawa para zuhad ni maksudnya orang-orang yang zuhud, dengan lafaz yang kalau kita kata bahasanya jamak ataupun plural, orang-orang yang zuhud, maka tidak tersembunyi bahawa para zuhad ini sebenarnya mereka tidak bersifat zuhud pada hakikatnya, melainkan pada perkara yang tidak diagihkan kepada mereka. Adapun perkara yang diagihkan kepada mereka, maka tidak sah bagi seorang pun untuk bersifat zuhud padanya dengan maksud dia meninggalkan. Jadi kesimpulan yang kita duk cerita sebelum ni, cinta kepada harta, cinta kepada dunia, benda tersebut, meninggalkan kenikmatan dunia, yang dimaksudkan benda tersebut bagi benda yang belum sampai pada kita. Kalau benda dah sampai kepada kita, menjadi pemilikan bagi kita, okey. Itu step yang kedua. Step yang asasnya, kita bersifat zuhud kepada benda yang tak jadi milik kita. Tadi sebab saya tengok kan, seronok bagi orang perempuan ni, dia ada kecenderungan minat kepada sesuatu perkara yang mungkin tak sama dengan orang lelaki. Orang lelaki pun ada minat dengan benda ni, kan? Saya jumpa dengan seorang kawan, dia kata kadang-kadang boring-boring, suka je, sekadar tengok je. Dia buka mudah.com, dia tengok jenis-jenis kereta. Oh, seronok tengok. Nak miliki tak nak miliki, tapi seronok. Tapi bila mana kita sentiasa tengok, lama-lama rasa teringin nak. Walaupun kita tak tahu, kita rasa memang kita tak mampu. Kalau dengan bahasa, siapalah kita, kan? Kita pun tahu ukur baju di badan sendiri. Tapi disebabkan lihat tersebut, dia menyebabkan teringin. Jadi orang yang zuhud ini, dia menundukkan pandangan kepada benda yang tidak miliki supaya apa? Supaya benda tersebut dia tak teringin untuk kejar dan miliki benda tersebut.
Kalau dia dah miliki benda tersebut, okey, tak apa. Bukan ditinggalkan, sekarang dah jadi milik aku. Benda ni adalah milik aku sekarang. Pemilikan adalah milik aku. My ownership. Sekarangnya macam mana? Jangan tinggalkan, jangan buangkan. Biarlah benda tu sebut milik kita. Kereta ada tak depan rumah? Ada. Berapa biji? Baru 3-4 biji. Oi, banyaknya. Tak apa, dah jadi milik kita. Halal tak? Halal. Beli dengan cara yang sah tak? Sah. Kalau buat bayar ansuran melalui bank yang Islam tak? Ya, yang Islam. Melalui insurans yang takaful ke? Ya, yang takaful yang halal dan sebagainya. Okey, settle. Pemilikan itu sah. Tapi caranya macam mana? Sesungguhnya zuhud padanya, pada benda yang miliki, yang kita ada tersebut adalah dengan meninggalkan kecenderungan hati kepadanya pada adat. Sekira-kira dia tidak bersifat bakhil dengannya ke atas orang yang berhak dan tidak menyibukkan dirinya dengan perkara itu daripada Tuhannya. Dah ada milik tersebut, jangan sampai kita tu pertama jangan masuk dalam hati. Sayang sangat-sangat benda yang kita miliki. Kan? Pinggan pecah, mangkuk pecah, beli kat mana? Langkawi. Ini contoh tak ada kaitan terhidup dan mati, contoh saja. Belinya kat Langkawi. Lepas tu dia brand pula, brand yang memang kita kata branded. Yang kita pula dah lama dah teringin. Beli simpan, tak guna. Kan? Orang lelaki jangan marah. Itu antara perangai orang perempuan. Kan? Kadang-kadang kita kata membazir dan tak. Okey, tunggu dulu. Kadang-kadang kita pun orang lelaki, maaf saya kata, ada perkara kita membazir. Kan? Benda ni. Okey. Jangan semua benda tu kita tahan. Kita sekat. Biarkan dahulu. Lepas tu kita ambil dengan cara perlahan-lahan supaya benda tersebut tak masuk dalam hati. Saya bagi paling pada contoh. Pinggan tersebut kebetulan anak ke cucu dia main atau dia guna, jatuh. Pam, pecah. Marahnya kita seumpama hilangnya orang yang kita sayang. Sedangkan yang hilang itu adalah pinggan yang kita sayang. Kan? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala, kan, dia konsep dia. Allah Taala dia hilangkan sesuatu perkara dengan cara dia nak ganti dengan satu perkara. Kadang-kadang benda tu rosak. Benda tu hilang. Benda kena curi. Kan? Dengan cara lepas daripada tu ada gantian balik. Betul, orang kata ganti itu tak sama. Memang tak sama sebab benda tu memang dah rosak. Tapi mungkin Allah Ta'ala nak ganti benda yang paling baik. Dan mungkin di situ Allah Ta'ala nak suntik hati kita. Kalaulah kita marah, cuba tengok. Pinggan yang kita sayang, mangkuk yang kita sayang, pecah tersebut, yang menyebabkan pecah tu anak kita atau cucu kita dengan tak sengaja. Dengan tak sengaja. Cuba tengok temperature marah kita macam mana. Kalau temperature marah kita tu uncontrol, tak terkawal, maka pada masa tersebut sedarlah hati kita bahawa memang dunia itu dah masuk dalam hati kita. Dengan bahasa lain, kita memang cinta kepada dunia yang dinamakan pinggan mangkuk tadi. Alah, pinggan mangkuknya Ustaz, betul. Walaupun dengan pinggan mangkuk, walaupun dengan pensel, walaupun dengan sebatang pen tersebut, yang dia itu adalah cinta kita melebihi cinta Allah Subhanahu Taala, itulah penghalang untuk kita dapat redha Allah Taala. Jangan istilah ala sikit je. Tak ada istilah sikit je. Kalau pakar motivasi mungkin boleh kata macam tu. Tapi kalau pakar sufi, ahli sufi, tidak bagi mereka. Sebab itu dia kata, zuhud ini bukan kamu zuhud dengan benda yang kamu dah miliki. Sampai kamu tinggalkan, buang dia. Tak. Benda yang kamu dah miliki tersebut, yang pertama, jangan sampai kecenderungannya masuk dalam hati. Kalau sekiranya rosak, apa kita diajar? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, gantikanlah, balaskanlah, berilah pahala dengan apa musibah yang kamu beri kepada aku dan gantikanlah yang lebih baik lagi. Kan? Maksudnya kita belajar untuk meredai dan belajar untuk kita sedar. Kalau benda tersebut berlaku, ya Allah, Alhamdulillah. Aku tak rasa gelabah, aku tak rasa macam cepat untuk reaction dengan benda yang tak sepatutnya. Temperature mampu dikawal, Alhamdulillah ya Allah. Ini salah satu daripada rahmat kamu ya Allah yang kamu bagi. Rupa-rupanya itu tak masuk betul-betul dalam hati aku. Maksudnya ini hanya perhiasan yang aku suka tengok saja. Okey, tak apa. Step yang pertama, benda yang kita miliki untuk bersifat dengan sifat tersebut. Yang kedua katanya, dia tidak bersifat dengan sifat bakhil ke atas orang yang berhak. Maksudnya ke atas orang yang berhak. Kalau sekiranya istilah orang yang berhak, orang fakir miskin, kan? Orang yang memerlukan. Kalau dah dengan RM1, kita terlalu berkira. Kan? Kita belajar untuk menjadi seorang yang bakhil. Kadang-kadang tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita duduk ajar diri kita, tak apa, aku sedekah RM1, nanti Allah Ta'ala bayar RM10. Aku sedekah RM10, Allah Ta'ala bayar 100. Sebab apa? Satu darat
10 kan? Kan kita diajar buat baik satu, dia balas dengan 10. Oh, jadi pun kita sedekah dengan RM10 dengan harapan darab dengan 10 kita akan dapat 100. Tunggu-tunggu tak sampai pun 100. Sedekah RM5 dengan harapannya dapatlah 50, tak dapat pun 50. Nampak tak? Kita sedekah itu kerana kita nak habuan. Kita nak habuan tapi kita bukan nak redha Allah, tapi kita nak habuan. Belajarlah bahawa kata macam ni, ya Allah, aku sedekah ini adalah aku punya saving akhirat aku. Ajar macam tu dulu. Walaupun dalam hati kita ni susah nak masuk. Ya Allah, aku sedekah nak dapat redha kamu. Ya Allah, aku sedekah ni kerana ikhlas kepada kamu. Ya Allah, aku tak nak dunia. Ya Allah, aku tak nak. Mungkin susah. Kita tahu hati kita. Jangan kata ke orang. Jangan kata, oh, kau tak ikhlas, dia tak ikhlas. Jangan kata. Itu dia dengan Allah. Sekarang kita dengan Allah. Kita tahu bahawa kita tak sampai peringkat yang betul-betul ikhlas, tak sampai betul-betul untuk dapat redha Allah SWT. Aku buat benda ni. Cakap dulu dengan hati kita, ya Allah, aku sedekah ini, inilah saving akhirat aku. Ini simpanan yang sebetul-betulnya. Kan? Makin bagi, ya Allah, ini saving aku. Pujuk hati kita, ya Allah, ini saving aku. Ini simpanan akhirat aku. Ataupun ini milik aku yang sebenar, ya Allah. Masuk milik yang sebenar, milik yang kita akan gunakan, yang Allah Ta'ala akan gantikan balik di akhirat tadi dengan sumbangan pahala dan masukkan kita dalam syurga. Pujuk macam tu. Last kali bila mana kita dah sampai peringkat, okey, kita dah tak terasa dah. Kalau aku bagi pun, aku rasa benda tersebut, okey, Alhamdulillah, ya Allah, aku rasa ini saving aku dan aku tak rasa benda tersebut sampai peringkat aku perlu untuk buat simpanan lagi. Dia akan naik satu peringkat, ini aku nak dapat redha Allah. Aku nak dapat pujian daripada Allah, bukan pujian manusia. Kan? Supaya apa? Supaya tidak bersifat dengan sifat bakhil. Dan ajarlah untuk berbagi kepada orang. Dan kita ni, bila mana kita bersifat bakhil, kadang-kadang kita tak perasan, kita ada sifat bakhil. Percayalah. Kan? Percaya kita ada sifat bakhil. Sama ada banyak atau sikit je. Ataupun mungkin kita boleh kawal dengan sifat bakhil tersebut pada satu keadaan, tapi pada sifat tempat lain kita tak boleh kawal. Mungkin dengan orang luar, kita tak bersifat dengan sifat bakhil. Bunyilah pemurah. Tapi dengan anak beranak, sifat bakhil tu ada. Pelik kan? Terbalik. Sedangkan sepatutnya kita lebih pemurah kepada orang yang dekat dengan kita berbanding dengan orang luar. Itu Islam ajar. Oh, kalau macam tu kena bakhil dengan orang luar. Bukan. Maksudnya dengan sifat kita ni, sifat bakhilnya tidak ada. Mesti dia ajar untuk buang. Tetapi jangan sampai ada berbezakan di antara satu sama lain. Kan? Dengan ahli keluarga, oh susah pula nak bagi. Bakhilnya nampak sangat. Tapi dengan orang ni nampak sangat pemurah. Post pula dengan Facebook, post pula dengan WhatsApp, masuk pula dengan TikTok. Ini bukan cerita kat sini ni. Cerita ni mungkin cerita kat Zimbabwe kot, contoh. Kan? Tapi terbalik kan? Sebab tu kita tengok, ini rupanya perangai aku. Ini perangai aku kan? Cakap dengan diri sendiri. Sebab kita nak jadi orang yang betul hati, kita kena bercakap dengan diri mengikut daripada panduan agama. Jangan cakap diri dengan tak tentu hala, tak boleh. Kan? Rupa-rupanya aku, ya Allah, aku ni banyak bakhil dengan ahli keluarga aku. Ya Allah, aku susah nak bagi. Tapi kalau kita kawal untuk kebaikan, tak nak bagi tak apa. Jangan kata, okey, anak minta, mak, ayah, nak beli mainan, okey, ambil. Oh, kita kata, oh, kita tak sifat bakhil ni, aku pemurah. Tu silap. Semua benda kita bagi, itu merosakkan anak. Kan? Maksudnya, bagi mengikut daripada keadaan yang sepatutnya dan mengikut daripada keperluan yang sebenarnya. Itu yang dikatakan sekira-kira tidak bersifat bakhil dengannya ke atas orang yang berhak. Sama ada anak, isteri, pasangan, orang ahli keluarga kita dan orang terdekat dan sebagainya, maka pada masa tersebut kita bersifat dengan sifat yang adil dan sepatutnya. Ajar jangan sampai peringkat kita ini bakhil tak tentu hala, pemurah pun tak tentu hala. Tengok cara Nabi SAW. Dan tengok Rasulullah. Saya kadang-kadang saya sebut berkaitan dengan Allahumma salli Muhammad, cerita Rasulullah kan, dia masuk satu hari, dia masuk masuk dapur, tanya Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, ada makanan tak? Kata Rasulullah, tak ada makanan. Oh, fa'idan sum tu, aku puasa. Kalau macam tu aku puasalah. Kan? Kita pun kata, Rasulullah ni kedekut ke sampai peringkat dapur tak berasap dan sebagainya. Satu keadaan kita kena faham, Rasulullah nak ajar ahli keluarganya. Kalau macam tu, kalau Rasulullah nak ajar kepada semua masyarakat dia dengan macam tu, agak-agak boleh tak? Beza. Sebab isteri Rasulullah, dia ada satu level yang tertentu dalam agama. So bila mana ada level tertentu, dia kena train. Nabi kena train betul-betul. Train daripada sudut
keperluannya jangan berlebih-lebihan. Sebab dia sebagai contoh. Bukan Nabi saja sebagai contoh. Itu memang contoh utama. Tapi isteri Rasulullah ini adalah sebagai contoh juga. Sebab dalam Quran sebut, kedudukannya adalah levelnya diangkat. Kedudukannya. Ad-da'afa mudha'afah. Digandakan dengan gandaan yang tertentu. Kan? Sebab itu, bila mana kita fikir ayat tersebut, oh Nabi miskin. Tuan-tuan, saya banyak kali kadang-kadang saya sebut, maaf, kadang-kadang kita ni dalam bab poligami kita kena faham Rasulullah cara buat macam mana. Rasulullah bukan miskin. Rasulullah dia bagi setiap daripada isterinya satu rumah. Setiap daripada rumah tersebut disediakan pembantu dan disediakan pula dengan rumah dengan kenderaan dan sebagainya. Kenderaan sesuai pada masa tersebut. Tapi orang perempuan jangan guna hujah macam ni. Abang nak kahwin boleh sediakan rumah satu untuk saya, kenderaan satu, orang gaji satu. Jangan guna hujah tadi. Nabi nak buat tadi ni nak tunjuk keadaan adil yang sepatutnya sebagai pemimpin. Kalau Nabi boleh buat macam tu, adakah dia miskin? Tak, dia orang kaya. Tapi kenapa Nabi ini dalam satu keadaan kita tengok dapur macam tak berasap? Kerana Nabi train isteri dia. Sama juga kita dalam keluarga kita, bukan bakhil, tapi kita train. Tapi kita train tu berdasarkan hukum syarak. Bukan fikir dengan logik kita semata-mata, kadang-kadang bercanggah dengan hukum syarak, tak boleh. Kan? Okey, itu yang kedua. Yang pertama tadi, benda yang kita miliki jangan sampai masuk dalam hati terlalu cinta. Yang kedua, jangan sampai peringkat kita ni ada sifat bakhil. Dan yang ketiga, jangan sampai benda yang kita miliki tersebut menyibukkan kita sampai peringkat kita ini lalai daripada Tuhan kita. Kan? Benda yang lalai, perasan tak apa yang lalai kita sekarang? Telefon. Telefon tu banyak melalaikan kita. Percayalah, dalam setahun dua lagi banyak lagi apps yang akan simbol. Saya kadang-kadang saya sembang dengan student saya sembang ni, zaman-zaman awak ni apa dia sekarang? Facebook ke? Oh tak ustaz, tak ada. Habis apa dia? TikToknya, Instagram. Oh kita kata, oh saya dah terke belakang, saya tak tahu pula benda tersebut. Facebook pun saya tak ada. Saya kata kita tak pandai guna. Dulu adalah, sekarang dah tak ada dah kan. Tapi nak nampak makin lama makin ke hadapan. Masa hadapan makin lama makin hebat. Bila mana makin hebat, bukan masalah kita tak payah buat lah Facebook, tak payah main TikTok lah, tak payah main Instagram lah. Bukan tak payah. Kalau benda tersebut mampu dikawal dan tak melalaikan kita, silakan. Berapa ramai daripada kalangan orang alim sendiri ada dia punya channel dia sendiri. Oh tak ustaz, dia kawal. Ada dia punya admin sendiri. Memang dia ada admin, tapi mungkin daripada kawalan dia sendiri dan mungkin daripada dia sendiri. Kita kata, orang alim ni ada dia punya channel dia, mungkin lara. Jangan. Macam mana dia manage? Dengan teknologi benda tersebut, adakah dia melalaikan kita? Kalau dia melalaikan, jangan ambil awal. Ada orang, dia ambil benda tersebut tak lalai pun. Saya ada seorang kawan, Masya Allah, dia orang peringkat yang hebat. Dalam jabatan pun pangkatnya tinggi, dengan statusnya Masya Allah hebat. Tapi benda-benda komunikasi ni, dia kata, saya tak benda tersebut. Tak adalah Ustaz, sebab saya pernah ditegur. Maksud dinasihatkan oleh Maulana, seorang awal alim yang katakan benda tersebut bukan mendatangkan berkat dalam hidup kita kadang-kadang. Sebab apa? Sebab kita tak pandai guna. Walaupun dia adalah TS. TS ni orang yang bab teknologi ni memang pakar lah. Tapi dia tidak benda tersebut melagukan. Saya duduk dengan dia, tak ada, dia telefon dekat dengan dia kadang-kadang. Dia dalam poket dia. Saya perasan dia guna bila mana ada urusan. Tengok. Okey, settle, dia tutup. Kadang-kadang dia tak tahu atas meja. Kita ni kalau letak atas meja dekat dengan kita, makin nak pegang, makin nak sentuh. Itulah melalaikan kita. Maka apa yang ada pada kenangan kita, jangan sampai kita lalai daripada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita lalai dengan Allah Ta'ala. Tak kira dengan nama telefon ke, dengan nama tab ke, dengan nama laptop ke, dengan nama kereta ke, dengan nama duit ke, dengan nama anak ke, dengan nama isteri ke, dengan nama suami ke, jangan sampai benda tersebut melalai kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana melalaikan? Sampai masa peluang ibadat. Kan? Sampai masa perlu sembahyang. Kan? Tak apalah sembahyang lewat. Itu melalaikan. Kan? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u yatim, sampailah kepada fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Bukan orang yang lalai dalam sembahyang mereka, tapi lalai dengan sembahyang. Itu tafsir ulama. Lalai dengan sembahyang maksudnya sepatutnya dia sembahyang pada waktu yang sepatutnya, dia lewat-lewatkan, dekat-dekat nak hujung baru sembahyang dan sebagainya. Tak ada keperluan pun. Lainlah kalau orang keperluan. Cuba tengok, saya perhatikan orang yang kerja di hospital dan sebagainya. Pernah satu ketika anak saya masuk
dikejarkan kena pergi hospital emergency, sebab ialah kena buat rawatan dan sebagainya. Saya pergi dekat tu sampai dekat-dekat maghrib. Saya fikir anak saya okey lagi, aku nak pergi semayang dulu ke? Tak apalah, daftar dulu. Bila mana kita dah daftar tu, dia macam drag masa tu tau. Masuk dengan waktu maghrib, kita dah gelabah dah. Macam mana nanti dia panggil dan sebagainya, kan? Tapi sepanjang masa saya tengok je. Saya tengok orang Masya Allah, orang Islam kita, kan? Yang namanya dengan jururawat ke, dengan medical officer ke, MO, HO, doktor dan sebagainya. Sambil-sambil dia berjalan, dia pergi sana sini, saya tengok jam dia, Masya Allah. Kita sangka baik kepada mereka. Pukul 8, ada yang tak semayang lagi. Sampai satu tingkat, saya pun kata kat anak saya, okey, duduk sini, bapa nak pergi semayang je. Saya tinggalkan dia, saya pergi semayang. Dan sebenarnya saya datang balik, doktor panggil, tak panggil lagi. Alhamdulillah. Lepas tu buat rawatan, doktor panggil, dekat-dekat nak masuk waktu maghrib, dan waktu isyak dalam 15 minit lagi. Pergi dekat rawatan doktor yang kedua, dia kata apa dia? Cik, tak apa cik tunggu kan. Kalau cik nak pergi semayang pun boleh. Sebab saya pun nak semayang. Nampak dia tengah tulis dan sebagainya. Masya Allah. Adakah dia orang lewat itu kerana dia orang mengabaikan? Adakah mereka lalai? Bukan. Itu kerana keperluan. Nyawa besar pada benda tersebut kena jaga. Ini tak berdosa. Tapi dengan kita duduk relax, tak ada apa, kadang-kadang tak apalah, rehat-rehat kejap dulu. Itulah orang yang Allah Ta'ala sebut fawailul lil musallin. Maksudnya dengan duduk dalam aircon rumahnya, duduk di bawah kipas dalam rumahnya, selesa, tak serabut dan sebagainya, itu dunia yang melalaikan dia daripada mengingati Allah Ta'ala. Lepas tu masuk juga dalam tempat-tempat yang sampai peringkat lupa untuk zikrullah. Perasan tak kita masuk dekat Pasar Borong contoh. Saya pergi kat antara tempat yang kadang-kadang seronok kita pergi Pasar Borong. Ya Allah, dia punya tempat dan sebagainya. Tapi kena ingat, masuk tempat tersebut letak dalam hati. Cakap dengan diri kita. Sebut dalam hati kita nama kita. Ingat. Kan nama kita Muhammad. Nama kita Ahmad. Sebut Ahmad. Ingat, ini tempat Nabi tak suka. Kau datang sebab apa? Sebab engkau nak beli keperluan. Cakap awal-awal dalam hati. Dan bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu diajar kepada kita. Supaya apa? Supaya masuk dalam tu tak menyebabkan kita itu lalai. Masuk dalam tu, masuk dekat supermarket, masuk dalam mall dan sebagainya. Bagi tahu. Memang kita datang ni nak bawa anak-anak, memang kita nak beli barang dan sebagainya, tapi ingat, tempat ini boleh melalaikan kamu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Okey, jalan dalam tu. Dengan nama IOI ke, Ion Mall ke, Pavilion dan sebagainya, pergi. Tapi melalaikan kita daripada Allah Ta'ala? Tidak. Sebab apa? Sambil kita berjalan, kita mampu zikrullah. Mungkin dengan berjalan 15 minit, tak ingat lupa. Okey, kita ingat balik. Kita pun istighfar, kita pun selawat dan sebagainya. Itu menunjukkan bahawa proses Allah Ta'ala membetulkan kita. Kalau macam tu, Ustaz, baiklah duduk kat rumah lah. Tak bergaul dengan orang. Nabi sebut dalam satu hadis, beruntungnya umat aku yang mana dia keluar duduk dalam masyarakat yang menyebabkan sabarnya diuji. Kalau sabarnya diuji, zikrullahnya diuji, ingat pada Allah diuji, ibadatnya diuji, itu lebih baik daripada orang yang mana hanya duduk tidak bergaul dengan manusia. Sebab apa? Sebab dia tidak betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah benda yang kita miliki, itu konsep zuhudnya. Benda dah ada, jangan sampai terlalu sayang dan cinta masuk dalam hati. Yang kedua, jangan ada sifat bakhil. Yang ketiga, jangan sampai itu melalaikan kita daripada mengingati Allah dan melakukan ibadat pada Allah Ta'ala pada setiap masa. Tetapi kalau kita ini benda tersebut tidak miliki, banyakkan tunduk pandangan. Banyakkan tunduk pandangan. Elakkan terlalu banyak melihat kepada kecantikan-kecantikan dunia, keindahan dunia yang melalaikan. Tapi kalau benda tersebut mengingatkan kepada Allah, tak apa. Tengok kepada alam. Saya suka travel contoh Ustaz. Travel lah, tak ada masalah. Masya Allah, tengok pada satu tempat. Subhanallah. Kita menyebabkan kita makin lama makin kagum. Makin rasa kehebatan Allah Ta'ala. Silakan. Tidak ada masalah. Alhamdulillah. Habis berkaitan dengan zuhud. Ambil kepada perbahasan yang seterusnya. Tinggal perkara harus untuk mencapai makom yang tinggi. Muka surat 16. Kita ambil sikit lagi tuan-tuan. Qala watrukil mubahati talaban litaraqi ilal maqamatil aliyah. Dan tinggalkanlah perkara-perkara harus kerana menuntut ketinggian makom-makom yang tinggi. Maaf kalau sekiranya ada istilah-istilah yang mungkin kita tak faham dan saya tak mampu jelaskan dengan penjelasannya sebaiknya, kerana ini adalah satu kitab yang bahas berkaitan dengan macam mana kita nak naik peringkat menuju kepada redha Allah Ta'ala dengan banyak istilah atau bahasa-bahasa ahli sufi.
ataupun ahli-ahli tasawuf. Tak apalah kita berjinak-jinak. Kalau tak dengar langsung, tak tahu bila pula kita nak dengar kan. Ada ruang kita belajar, kita dengar. Faham tak faham bukan kerja kita, kerja Allah. Allah Ta'ala bagi faham. Kita belajar aja kan. Baik, kata pengarang kita, watrukil mubahat. Dan tinggalkanlah perkara-perkara harus. Tinggal perkara harus. Apa perkara harus? Perkara harus ni, maksudnya bukan benda haram lah. Dan bukan benda sunat. Kan? Benda harus, contoh makan. Sekarang lapar tak? Lapar lah Ustaz. Okey. Sebelum kita kata lapar tersebut, cuba jawab dia. Cuba tanya dia kita. Agak-agak kalau tak makan, sekadar minum air, okey tak? Okey. Sebab apa? Sebab pukul 6 tadi baru makan. Cuma sekarang laparnya kerana apa? Laparnya kerana kat dapur tu suami balik dia baru beli makanan. Baunya menyebabkan lapar. Ataupun ada orang masak kat dapur, baunya Masya Allah. Lapar kerana apa? Lapar kerana tarikan. Bukan lapar kerana lapar yang sebenar. Maka kalau boleh ditinggalkan, tinggalkan. Itu dipanggil benda harus. Kan? Tapi jangan tinggal kalau lapar. Ingat kalau lapar jangan tinggal. Makan. Tak ada masalah. Kan? Okey, apa lagi? Pakaian. Saya banyak kali sebut berkaitan dengan pakaian. Maaflah kan. Ada fashion barulah. Wah, kita kan masuk grup. Kita kan banyak grup. Sampai tak tahulah mana kita semua admin ke ataupun kita masuk tu sebagai silent reader ke ataupun apa dia, sekadar masuk ke atau memang kita ni memang siap. Semua grup ni kita adalah orang yang aktif dan sebagainya. Wallahualam lah. Kadang-kadang ada grup yang jual benda ni. Okey, ada design baru. Masuk contoh baju lah contoh. Ini pun contoh kat Zimbabwe juga kot. Tak dengan kita lah insyaAllah. Kan? Jadi tengok tu teringin nak beli. Kita tanya dulu. Kalau beli dan tak beli, mana dia punya manfaatnya banyak. Kalau tak ada, tak apa. Tak apa. Kalau ada alhamdulillah. Kan? Tapi kalau tak ada, itu lebih baik. Sebab apa? Sebab kadang-kadang perasan tak? Kita pakai baju yang cantik, kita pakai baju yang mahal, rosak kita perangai kita tanpa kita sedar. Hati kita rosak. Kita berjalan dengan megah, kita rasa kita hebat. Walaupun orang tak nampak pun baju tu harga dengan 400-500, tak ada orang berjalan, dia punya tag price dia tak keluar, tak buang lagi. Kan? Mesti orang buang, tapi kita rasa benda tersebut hebat. Dengan cara kita tak sedar. Kalau benda tersebut merosakkan, tak payah ambil kan. Sebab tu pengarang kita kata watrukil mubahat, tinggal benda yang harus. Bukan benda haram benda haram settle. Benda haram settle dah. InsyaAllah kita cuba tinggalkan benda haram. Tapi benda yang harus ni, banyak-banyakkan tinggal. Bukan tinggal semua. Ajar-ajar tinggal sampai satu peringkat kita rasa benda tersebut alah tak ada masalah. Sebab tu jangan kata kat orang, alah makanlah, jangan sekali jom kita makan benda-benda yang best, yang mahal-mahal sikit apa dia. Daging wagyu ke, lamb shank ke dan sebagainya. Tak apalah, makannya lah saya. Saya tak minat sangat lah benda tersebut. Jangan marah. Mungkin kerana Allah Ta'ala tarik dalam hati dia. Mungkin sebelum ni dia antara orang yang minat, suka makan. Dia cuba buang benda tersebut. Bukan makan tu salah, tak. Kadang-kadang makan sikit je. Makanlah sikit, banyak sikit. Tak apa, alhamdulillah dah cukup ni. Tambahlah lagi. Jangan paksa. Okey, tambah silakan. Sila. Yang ni sedap ni. Kalau tambah sikit boleh tak? Boleh. Boleh insyaAllah. Tambah. Kalau dia tak nak, tak apa, cukup. Tambah sikit. Jangan paksa. Sebab mungkin dia dalam proses untuk mengurangkan benda-benda yang harus. Portion makanan dia sengaja kurangkan. Bukan dia nak diet. Ini masalah kita. Kurang portion makanan kerana nak diet. Kita kurang portion makanan kerana kita mengurangkan benda yang harus. Supaya kita tak terlalu eager sangat. Tak terlalu orang panggil terlalu terdesak sangat dengan perkara-perkara yang kita rasa okey tak apa benda tersebut bukannya haram pun. Tapi bila mana dia ajar sangat, dia merosakkan hawa nafsu kita. Merosakkan diri kita. Sebab apa? Layan je. Cuba bila mana kita lapar ni, makanan depan kita, bismillahirrahmanirrahim, ambil. Jangan. Saya pernah sebut benda ni. Kita lapar kan? Ambil gaul tu perlahan-lahan, ambil lauk sikit, letak kat sini. Cuba baca dengan cara perlahan-lahan, slow dahulu. Astaghfirullahalazim. Selawat dua Allahumma salli Muhammad. Astaghfirullahalazim. Allahumma barik lana fi ma zatan. Perut ni dah marah dah. Bila kau nak makan? Tak apa. Kita jangan ajar. Kita pun makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Kita paksa roh itu supaya dia menggelupar dalam keadaan tak tahan. Tapi menyebabkan dia tu tak memberi kesan pada kita. Kan? Itu dikatakan sebagai meninggalkan benda yang harus. Talaban litaraki. Sebab apa?
kerana kita menuntut untuk menaik kepada kedudukan atau maqam yang tinggi. Naik kedudukan kita yang dekat kepada Allah Ta'ala. Ingat tak? Ingat balik perbahasan awal kitab kita. Kita taubat daripada dosa besar. Kita bertaubat daripada dosa kecil. Sampai satu peringkat, kita bertaubat daripada lintasan hati-hati kita yang tak elok. Sangka buruk pada orang, hasad pada orang dan sebagainya, kita boleh bertaubat. Walaupun kita tak buat pada perbuatan, tapi dia ada lintasan hati. Dan sampai satu peringkat, kita bertaubat kerana apa? Kerana lalai kita daripada zikrullah. Maka di situ proses untuk dia naik kepada maqam. Maqam ni adalah level, kedudukan, peringkat. Kan? Peringkat kita di sisi Allah Subhanahu Taala. Maka dalam proses yang lain, kurangkan sedikit benda-benda yang harus. Kurangkan sedikit demi sedikit. Supaya apa? Supaya kedudukan makin lama makin naik. Makin lama makin naik di sisi Allah SWT. Semua kan tak sama. Level tak sama. Dan jangan kata level kita adalah level yang baik. Sebab apa? Oh, sebab aku ustaz. Oh, sebab aku mengajar. Oh, sebab aku imam. Oh, sebab aku tak pernah tinggal sembahyang berjemaah. Aku kaki masjid dan sebagainya. Itu kita dah rosak dah tu. Kita dah rosak dah kat situ. Kan? Biar apa pun kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala, proses kita naik. Cuba lagi. Dengan sampai satu peringkat, kita tahu bahawa kita ini makin lama makin kita ni, makin zaman jadi orang baik. Makin lama kedudukan kita ni, maqam kita di sisi Allah Ta'ala makin lama makin tinggi. Kan? Sebab apa? Sebab antaranya kita melalui proses-proses tadi. Yang taubat tadi satu hal, yang meninggalkan benda-benda secara fizikal ini adalah meninggalkan benda-benda yang harus, yang kita sebut tadi. Qala Sayyidi Al-Marsafi rahimallahu ta'ala, la yasihu li muridin qadamun fil iradati hatta yatruka fi'lal mubahat wa yaj'ala makana kulli mubahin tarakahu ma'muran syar'iyyan min mandubin aw awla wa yajtanibal mubah ka'annahu manhiyun anhu karahata tanzih. Kata Sayyidi Murasifi rahimallahu ta'ala, tidak sah bagi seorang murid. Tanda bagi tuan-tuan yang ada kitab, murid kat sini bukan murid sekolah rendah. Murid adalah orang yang mana berkeinginan dan menuju kepada Allah Ta'ala. Dia dalam keadaan berkeinginan dan dia belajar dalam proses perjalanan menuju kepada Allah Ta'ala. Tak sah bagi seorang murid itu terkehadapan dalam iradat, sehinggalah dia meninggalkan perbuatan perkara-perkara harus. Baik, orang tersebut tidak sah untuk dia naik kepada satu kedudukan makam yang tertentu, level yang tertentu di sisi Allah Ta'ala, melainkan dia meninggalkan perkara-perkara harus. Bukan tinggalkan semua. Dia proses ditinggalkan sedikit demi sedikit, sampailah peringkat benda harus tersebut, dia tak jadi benda yang sebati dengan diri dia. Kan? Sebab tu jangan kata kat orang yang kadang-kadang pakai baju tu, alah baju yang sama. Dalam seminggu tu 2-3 helai, minggu depan 2-3 helai tu juga. Kan? Jangan kata tuan-tuan. Sebab mungkin orang tersebut adalah orang yang lebih baik daripada kita, yang baju tu sebulan itu boleh tukar tiap-tiap hari. Contoh, kan? Sebab apa? Mungkin dia tidak sibuk, kan? Saya ingat kawan saya, kan? Kadang-kadang kita kena fikir dengan logik juga. Dan pastikan logik tersebut mesti selari dengan syarak. Saya ingat kawan saya, ada seorang tu dia belajar di madrasah, lepas tu dia ke luar negara, 2 negara dia pergi, Masya Allah. Saya banyak belajar daripada dia. Dan rambut dia pendek je. Jangan rambut pendek. Saya ingat sampai sekarang, dah puluhan tahun dah. Alhamdulillah, antara pesanan dia yang masih lekat dalam hati. Kawan baik yang lekat dalam hati, nasihat dia. Dia kata apa? Bukan nasihat, tapi dia bagi tahu. Dia kata masa dia belajar kat madrasah, dekat masa dia belajar dulu, dia kata ustaz tak bagi untuk rambut panjang. Sedangkan kalau kita baca hadis Nabi SAW, Nabi ni rambut panjang. Rambut yang mana mencecah kepada telinga, sampai ke kadang-kadang sampai kepada ni tengah dia punya leher, paling panjang Nabi sampai kepada bahu, kan? Tapi kalau kita tengok sebab apa ustaz tu dia tak suruh benda tersebut, dia kata tak bagi rambut panjang, suruh pendekkan rambut. Sebab dia kata orang rambut panjang ni dia menghabiskan masa di hadapan cermin. Bila mana dia menghabiskan masa depan cermin, masanya tergadai dengan benda-benda yang harus. Dia tak buat benda haram pun. Sikat rambut, Masya Allah, handsome-nya, Masya Allah, cantiknya, makin sikat. Oh, tukar kat sini, sebelah kat sini pula, pakai minyak pula, pakai gel pula, buat style macam ni. Berapa banyak masa hilang kat situ. Sedangkan masa itu boleh kita gunakan ke arah benda yang baik. Dan habis yang Nabi tu banyak Nabi lalai tak? Yang ni saya tak nak hurai, ada masa insya-Allah kita cerita. Kalau buka saja kitab Imam Tirmizi, kita tahu macam mana Nabi menjaga rambut dia sampai Nabi tak lalai. Nabi tak sebagaimana kita, kan?
Nabi boleh buat benda tersebut sebab benda tersebut tidak melalaikan dia, kan? Sama juga dengan pakaian kita. Kembali kepada saya cerita tadi, kalau orang duk pakai baju yang sama tapi pastikan dia basuh lah, jangan sampai tak basuh. Sampai kalau sekiranya bau busuk dan sebagainya, kena tegur lah, kan? Tapi kalau benda tersebut elok, tak apalah, Alhamdulillah. Dia boleh buat, kita tak boleh buat. Orang lelaki kalau tengok orang yang ada janggut, maaf kata, ada janggut tu macam, maaf kata, macam kambing pula. Jangan kata. Kita tak boleh simpan dengan sunnah, orang boleh simpan sunnah, Alhamdulillah, kan? Orang tu setiap kali nak sembahyang dia boleh bersugi, kita tak boleh bersugi. Alhamdulillah, ya Allah berilah hidayah padaku. Orang ni boleh tutup aurat dengan sempurna, pakai tudung labuh dan sebagainya, dan sampai tutup kepada dada. Dia pakai stokan, pakai stokin dan sebagainya. Oh ni ustazah nak jadi baik jangan kata. Cakap Alhamdulillah, ya Allah mudah-mudahan berilah hidayah kepada aku boleh buat macam ni juga, dan tutup aurat dengan sempurna. Itu dia punya proses. Walaupun benda tersebut kadang-kadang teringin dengan hati kita untuk benda-benda yang harus, janganlah kita layan sangat. Sebab itulah kata pengarang kita, tidak sah kita ni orang yang nak menuju pada Allah SWT, melainkan kita meninggalkan perkara-perkara yang harus, dan dia menjadikan sebagai ganti setiap perkara harus itu dengan perkara yang diperintahkan syarak, sama ada perkara itu sunat atau yang utama. Perkara yang harus tadi, jadikan dia sebagai benda sunat. Sebab apa? Sebab benda yang harus kita buat tak dapat pahala, kita tinggal tak dapat dosa. Maksud tak dapat apa-apa. Contoh, saya bagi contoh makan tadi. Sekarang tuan-tuan dah makan tadi kan, pukul 6 tadi. 6.30 tadi tu. Cuma disebabkan bau tu sedap. Kalau kita pergi makan, dapat dosa tak? Tak dapat dosa. Kalau tak makan, dapat dosa tak? Tak dapat dosa. Tak dapat pahala, tak ada apa pun. Beza kalau kita lapar. Kalau kita lapar, yang betul-betul lapar, wajib kita makan kalau benda tersebut tak mudaratkan. Maka sama juga. Kalau kita dah makan, tapi sekarang kita tahu kita tak boleh, nanti kita gastrik, nanti sekejap lagi mungkin ada kuliah ke, ada kita nak buat ibadat sikit lagi, kita makan sebab apa? Supaya bagi tenaga. Tenaga tersebut untuk kita buat urusan kerja kita, nak kemas rumah dan sebagainya, itu jadikan dia sebagai yang harus, tukar jadi benda yang sunat. Caranya macam mana? Ini kita kena ada ilmu, kita kena faham macam mana nak twist benda tersebut supaya dapat kebaikan. Sebagaimana saya sebut tadi sebelum ini berkaitan dengan dunia. Dunia tersebut twist, tukar je, biarkan dia jadi akhirat. Kan? Dengan cara macam mana? Berdasarkan ilmu kita. Dan juga jadikan benda tersebut sama ada perkara sunat atau yang utama, dan dia menjauhi perkara harus seolah-olah perkara yang ditegah secara makruh tanzih. Makruh tanzih ni perkara yang makruh lah. Tanzih ni yang tak disukai, maksudnya sepatutnya kita elak lah, kan? Kalau boleh perkara makruh, perkara harus ni kurang-kurangkan aja, kurang-kurang sedikit demi sedikit. Itulah dia bagi sebagai proses untuk kita ini mencapai satu kedudukan yang tinggi, naik sedikit demi sedikit kedudukan kita atau maqam kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, saya berhenti kat situ, insya-Allah akan datang kita sambung pada muka surat yang ke-17. Jadi secara kesimpulan, kita sambung perbahasan berkaitan dengan zuhud sedikit, iaitu kita zuhud dengan perkara yang kita tidak miliki. Jangan kita terlalu teringin kepada benda yang kita tak ada pada pemilikan kita. Perkara yang kita dah miliki tersebut, zuhud dengan cara jangan sampai dia masuk dalam hati menyebabkan kita terlalu cinta kepada benda itu. Yang kedua, jangan bersifat bakhil dengan apa yang kita miliki, dan jangan sampai dia menyibukkan kita sehingga kita lupa untuk melakukan ibadat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Taala. Jangan nampak ibadat itu hanya ibadat yang wajib. Okey, kalau dah semayang setelah kita tak. Ibadat kita dalam semua segenap, antaranya kita sentiasa zikrullah dan sentiasa mengingat Allah. Dan terakhir kita sebut berkaitan dengan, ini antara awal perbahasan lah, meninggalkan perkara-perkara harus untuk kita menaikkan maqam ataupun level kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Memandang kepada diri untuk menjadi orang yang baik, bukan memandang pada orang lain untuk mengkritik orang. Dan belajarlah untuk alihkan pandangan melihat diri sendiri. Alihkan pandangan untuk melihat hati yang masih lagi perlu dibaiki. Jangan terlalu menilai, jangan menjadi hakim, jangan menjadi penilai kepada orang lain, tak tentu hala. Nilailah diri kita sendiri supaya kita tahu kedudukan kita ini adalah kedudukan yang sampai kedudukan yang Allah Ta'ala redha, insyaAllah. Jadi saya rasa sekadar itulah, insyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaat. Maaf kalau ada contoh bahasa ini
tak sesuai, yang penting adanya manfaat untuk kita ambil tindakan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Ustaz nak buka soalan ke Ustaz? Boleh kalau 1-2 soalan. Tak pukul Okey, 9 baik. lagi. Silakan jemaah, kalau ada kemusykilan atau nak tanya Ustaz, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya macam mana kita nak dapatkan kekhusyukan dalam solat tu. Ketika kadang-kadang hati tu bila tengah solat tu ada teringat, tapi cuba juga try orang kata nak khusyuk. Tapi selepas habis solat tu cuba berzikir, tapi dalam berzikir tu saya macam seakan-akan terlena. Bila terlena ada macam sesuatu benda datang, dia macam bercakap, kau nak tak benda ni? Saya cakap nak. Jadi dia macam ambil, tapi sejelik mata tak ada apa benda. Itu apa sebenarnya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Sanadullah. Dia dalam proses ibadat, kita akan diuji. Tak ada orang akan naik satu makam yang tinggi, melainkan dia akan melalui proses ujian. Sebagaimana pernah saya sebut berulang-ulang kali, kita nak betulkan diri kita, betulkan sembahyang kita. Itu kunci sebenarnya. Sebab Nabi ajar kat situ. Kalau sembahyang kita betul, maka pada masa tersebut, dia proses lain makin lama makin betul. Maka kita betulkan sembahyang. Sekarang kita tak bercakap dah daripada sudut syarat dengan rukun. Syarat dan rukun ni dah settle dah. Lama dah settle benda tersebut. Sekarang dia betulkan daripada sudut kekhusyukan kita. Jadi puan tanya tadi macam mana kita nak khusyuk. Saya bukan orang yang khusyuk. Tapi saya belajar untuk khusyuk dalam solat. Dengan cara kita melalui proses belajar dan kita melalui proses praktikal. Kalau sekadar teori, tak ada praktikal, dia takkan jadi. So kita tengok teori-teori ulama ajar macam mana, kita tanya-tanya para masyayikh, pada ulama, lepas tu dia bentuk pada kita, okey kita pun cuba praktik. Ingat, sembahyang bukan ustaz yang betulkan. Sembahyang kita bukan ustazah yang betulkan. Sembahyang kita bukan tuan guru, tuan syekh yang betulkan. Tapi yang betulkan sembahyang kita adalah Allah. Bila Allah Ta'ala nak betulkan, bila mana kita betul dengan Allah. Maksudnya bila mana kita sampai satu peringkat, betulnya kedudukan, ya Allah, ini aku betul-betul ibadat pada kamu, maka kat situlah Allah Ta'ala betulkan daripada sudut yang zahirnya betul, syarat rukun settle, dan Allah Ta'ala betulkan daripada sudut yang batin, iaitu khusyuknya. Imam Ghazali rahimahullah Ta'ala ajar kepada kita, betulkan ketika menambil air sembahyang lagi. Dan dalam hadis kursi pun ada sebut. Dan bagi orang yang mana betulkan daripada sudut wuduk ini, daripada wuduk lagi dia sebut. Memang wuduk dah betul dah. Hilang khusyuk kita bila mana kita banyak menggunakan air ketika mana kita ambil sembahyang. Percayalah, siapa yang mengurangkan penggunaan air, tapi ambil itu ikut syarat dengan rukun, sahlah wuduk kita, tapi mengurangkan penggunaan air, maka dia akan menyebabkan ibadat kita, sembahyang kita bertambah khusyuk. Dan yang kedua, luar daripada sembahyang, ajar untuk kita tunduk pandangan. Sebab bila mana masuk dalam sembahyang, apa yang kita lihat, dia akan ditarik balik, menyebabkan dia mengganggu proses ibadat kita. Mata kita ni, tak ada satu lens yang dicipta oleh manusia, dengan bahasa apa saja lens kamera, dia tak boleh lawan lens mata kita. Sebab mata kita, sekali kita tengok, dia terus lekat dalam hati, dalam kepala kita. Tapi kalaulah kamera yang paling canggih pun, kita kena setting, yang ni foto, yang ni dia punya audio, yang ni dia punya video, tapi kita tak perlu setting, automatik. Bila mana benda dilihat, dia lekat dalam hati, maka itulah mengganggu sembahyang kita. Jadi bila mana kita nak sembahyang, betulkan kita punya wuduk, dan bila mana kita nak sembahyang, cakap dalam hati kita, aku nak sembahyang. Istighfar. Dalam Al-Azkar sebut, antaranya istighfar 10 kali. Astaghfirullahalazim. Bersama dengan zikir-zikir lain, dan juga ta'awuz. Lepas tu kita takbir. Allahu Akbar. Bawakan hati kita, aku tengah sembahyang. Aku tengah sembahyang. Sebab tu dalam rukun qauli mesti dengar. Mesti dengar. Dan lepas daripada kita sembahyang, masa kita sembahyang memang kadang-kadang kita diuji. Lupa, tinggal balik, okey tarik balik. Tak apalah. Lama-lama dia akan makin lama makin cantik. Lepas daripada sembahyang, kadang-kadang kita diuji. Yang puan tanya tadi, wallahualam saya tak tahu. Sama ada dalam keadaan bermimpi, dalam keadaan sedar tak sedar, conscious ataupun unconscious pada masa tersebut, anggaplah benda tersebut sebagai salah satu ujian kita. Hadapkan kita kepada Allah Ta'ala, minta dengan Allah Ta'ala. Walau ada gangguan-gangguan yang tak elok, abaikan. Biarlah kita sentiasa duduk pada kedudukan
kita ini atas landasan kita pergantungan pada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku nak khusyuk sembahyang, minta dengan Allah. Ya Allah, aku nak supaya sembahyang aku betul, minta dengan Allah. Allah Ta'ala betulkan satu persatu, insyaAllah. Wallahualam. Okay, ada satu soalan lagi terakhir. Okey, silakan. Ada lagi soalan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz cerita pasal adik-beradik yang kedekut kan. Apa je contoh terbaik untuk kita untuk bagi kurangkan perasaan macam berkira dengan adik-beradik. Nak buat kita sebagai contoh untuk bila mereka melihat dengan perbuatan kita tu, mereka pun ikut. Adakah satu contoh yang terbaik Ustaz boleh bagi macam tu? Ustaz faham tak Ustaz? Ya, insyaAllah. Ya, faham. Baik, Terima kasih terima kasih Ustaz. Puan. Baik, ini berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman masing-masing lah. Kadang-kadang orang tu dia cukup dengan teguran, kadang-kadang orang tu dia cukup dia perlukan kepada banyak-banyak jenis orang. Ada yang kalau kita sebut je, okey dia dah terus ikut. Kita mula dengan diri kita sendiri. Kita mulakan dengan kita sendiri. Kadang-kadang kita tak perlu bagi duit. Kadang-kadang orang ni kadang-kadang dia sensitif. Okey, ambillah RM50. Macam aku tak ada duit. Kadang-kadang ada orang macam tu. Kita bukan kita nak kata kau tak ada duit dalam hati kita. Tapi sebab kita ni nak bagi. Sebab apa? Sebab dia adik kita, dia abang kita, dia kakak kita kan. Sebab kita nak bagi. Maka kita tukar bagi dengan cara yang lain. Okey, minggu ni semua free tak? Akak nak belanja, kita makan kat sini-sini. Okey, kita dah spend dah. Contoh, saya bagi contoh saja, 500. Sebab kita punya keluarga, kita nak spend satu kat restoran tu macam ni. Okey, akak nak belanja. Sebab apa ni nak belanja? Tak ada, saja untuk kesyukuran. Jom. Boleh tik nama. Contoh kita buat. Lepas tu, 2 minggu bulan depan buat. Jangan tiap-tiap minggu. Kalau tiap-tiap minggu jadi boring. Biarkan benda tersebut ada gap dia. Sebulan sekali, 2 bulan sekali. Lepas tu kita buat sambutan hari jadi. Kadang orang kata, tak boleh, zaman Rasulullah tak ada. Selagi mana benda tak bercanggah dengan agama, buatlah. Jangan selalu buat jarang-jarang. Kita ni ada sambutan hari jadi, wajib. Mesti ada kek. Kek tu wajib balurunah. Hadiah pula, apa dia? Mak Jais kot. Mesti ada benda tersebut. Agaklah benda tersebut sebagai benda yang kita buat sebagai jarang-jarang ada, jarang-jarang tak ada. So kita bagi tengok keadaan keluarga kita, kita lebih mengetahui. Ada adik-beradik kita, tak apalah kau ambil lah benda ni. Ambil lah. Apa ni? Alah, ambil lah. Ada, dia bagi, kita bagi, kata bagi macam tu dia bilang. Ada yang tak boleh. Kita bagi melalui orang lain. Mungkin melalui pasangan dia. Ataupun dengan kita cara buat makan. Ataupun tiap-tiap dalam setahun tu, mesti ada beberapa kali rumah kita ni rumah yang diserbu untuk buat makan. Kita jangan kita kata tiap-tiap kali aku je. Sebab kita kata aku nak ajar untuk sentiasa untuk buang sifat bakhil dan belajar untuk sentiasa memberi. Dan ingat, dalam rezeki kita ada rezeki orang. Dalam rezeki kita ada hak orang. Dalam milik kita ada hak orang lain. Jadi benda tersebut kadang-kadang nafsu kita lawan, syaitan pun hasut, tapi kita lawan dengan iman kita. Dan itu sekadar contohlah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan agama. Siapa yang Allah berkehendakkan kebaikan untuknya, maka Allah akan zaman ini insyaAllah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita malam ini setiap hari. Selepas ini kuliah Isyak bersama dengan Yang Amat Arif, Datuk Abbas bin Nurdin dengan bab hibah. Dengan ini saya mewakili Gubernur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik itu datang daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita sebagai menutup majlis. Mohon sekali lagi Farid Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ba'ami wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.